Assalamualaikum semua. Apa khabar murid? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan dapat mengikuti sesi pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah, untuk mata pelajaran Sains tahun 3, kita akan sentuh tentang tema Sains Hayat iaitu Standard Kandungan 4.1 iaitu Tabiat Pemakanan. Dan kita akan sentuh standard pembelajaran 4.1.1 Mengelas haiwan mengikut tabiat pemakanan. Dan 4.1.2 menjelaskan dengan contoh tabiat pemakanan haiwan herbivor, karnivor dan omnivor. Baiklah, untuk sesi pembelajaran kali ini, cikgu nak murid semua bersedia dengan buku teks, buku catatan ataupun buku latihan dan merujuk kepada muka surat 59 hingga 62. Jadi cikgu harap semua murid bersedia dengan buku teks masing-masing. Dah bersedia untuk belajar? Jom kita tengok apa yang akan cikgu ajar pada kali ini. Baik, cuba kamu perhatikan situasi dalam gambar yang cikgu pamerkan ini. Cuba perhatikan kita ada beberapa jenis haiwan. Dan apa yang cikgu nak kamu fokuskan ialah apakah yang dimakan oleh haiwan-haiwan ini. Baik, cuba kita tengok di sini. Kita ada ulat beluncas. Okey, ulat bulu ni. Okey, apakah makanan sang ulat? Apa pula yang dimakan oleh lembu? Okey, cuba perhatikan. Okey, apa pula yang dimakan oleh burung? Ini burung. Burung ini makan buah betik. Manakala burung yang sini ada seperti ulat di mulutnya. Dan kita perhatikan sang elang. Sang elang ini sedang membawa seekor sang tikus sebagai mangsanya. Dan kita perhatikan kambing. Sedap kambing ini sedang mengunyah rumput sebagai makanan. Dan begitu juga dengan arnab. Okey, arnab ni sedang memakan lobak. Dan di hujung sini ada sang singa. Sang singa sedang melapah seketul daging. Baik, cikgu nak kamu kenal pasti jenis-jenis makanan yang dimakan oleh haiwan-haiwan ini. Baiklah, sambil-sambil itu kamu boleh buka buku teks dan rujuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cuba perhatikan. Okey, tadi kamu dah perhatikan apakah makanan bagi haiwan-haiwan ini. Okey, tengok ni. Arnab. Arnab ni makan carrot ataupun lobak. Agak-agaklah arnab ni dia makan makanan lain tak selain pada lobak. Lobak ini adalah sejenis tumbuh-tumbuhan. Agak-agak pernah nampak tak arnab ni makan haiwan lain? Nampak tak arnab ni menangkap anak ayam ke sebagai makanan? Okey, menangkap katak ke sebagai makanan, nampak tak? Okey. Arnab adalah sejenis haiwan yang hanya makan jenis tumbuhan sahaja. Ingat, makan tumbuhan sahaja. Baik, kita perhatikan helang. Okay, biasanya helang ni berada di udara. Okay, dia akan menyambar makanan-makanan yang berada di bumi. Seperti ular. Selain pada ular, helang juga mungkin akan makan tikus, okay, anak-anak ayam, okay, makan arnab. Okay, tetapi adakah helang ini makan tumbuh-tumbuhan? Cuba kamu fikir. Agak-agaknya helang ni pernah makan buah-buahan ataupun sayur-sayuran ataupun daun-daun tak? Okay. Cuba fikir. Bagaimana dengan harimau? Okay, kalau kita perhatikan, harimau ni sedang menangkap sang kancil. Okay, kesian kancil ni. Okay, harimau ni menangkap sang kancil sebagai makanan dia. Selain pada kancil, harimau juga mungkin makan haiwan-haiwan yang lain. Adakah kamu pernah lihat sang harimau ni memakan tumbuh-tumbuhan? Siapa pernah nampak? Ada tak?
Okey, tak ada kan? So, harimau ni kita katakan dia adalah sejenis haiwan yang memakan haiwan lain ataupun memakan daging. Bagaimana pula dengan sang monyet? Yang bawah ni makan buah betik. Manakala yang atas ni sedang mencari kutu. Kutu ni adalah sejenis haiwan. Jadi, sang monyet ni dia boleh makan sama ada makanan dia berbentuk buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan juga sang monyet boleh memakan serangga-serangga ataupun binatang-binatang yang kecil sebagai makanan dia. Jom kita tengok ayam pula. Okey. Ada ayam. Okey, ini ibu ayam sedang mematuk jagung. Okey, jagung ini adalah sejenis tumbuhan. Manakala anak ayam ni pula sedang mencari cacing di dalam tanah ataupun ulat. Ulat ni adalah sejenis haiwan. Jadi, sang ayam ni dia boleh makan sama ada makanan dia berbentuk tumbuhan atau makanan berbentuk haiwan-haiwan yang lain. Okey, kita tengok sang gajah. Okey, apakah makanan bagi gajah? Biasa kamu tahulah, gajah ni suka makan tebu-tebu. Okey, gajah ni suka makan tumbuhan sesuailah dengan belalai dia. Dia akan cabut pokok-pokok menggunakan belalai dia dan memakannya. Dan gajah tidak pernah ataupun tidak sesekali memakan haiwan lain. Sebab gajah ni hanya memakan tumbuh-tumbuhan sahaja. Baiklah, daripada penerangan dah cikgu terangkan sebentar tadi, berdasarkan gambar-gambar haiwan, contoh-contoh haiwan tersebut, jadi kita kena buat pengelasan. Kita perlu buat pengelasan haiwan berdasarkan tabiat pemakanan haiwan tersebut. Baik, kita perhatikan tadi ada haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Baik, cuba kamu teka. Apakah haiwan yang makan tumbuhan sahaja tadi? Ya, kita ada arnab. Arnab memakan tumbuh-tumbuhan iaitu memakan lobak ataupun carrot. Kita juga ada gajah. Gajah makan tumbuhan-tumbuhan sahaja. Baik, selain daripada dua jenis haiwan yang cikgu nyatakan, cuba kamu sebut ataupun senaraikan haiwan-haiwan lain yang memakan tumbuhan sahaja. Buat catatan, okey? Ataupun fikir dalam minda kamu ataupun sebut. Okay, sebut, minta bantuan daripada ibu ayah kamu di luar sana. Bantu kamu mengenal pasti haiwan-haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Okay. Dan kita perhatikan ada haiwan yang memakan daging atau haiwan lain sahaja. Bermaksud dia tak akan makan tumbuh-tumbuhan. Daripada contoh cikgu bagi tadi, okay, cuba kamu teka. Apakah haiwan yang memakan daging atau haiwan lain sahaja? Ya, kita ada burung helang. Burung helang dia akan makan daging-daging ataupun haiwan-haiwan lain sahaja. Dia tak akan makan tumbuh-tumbuhan. Kita juga ada harimau. Okay, harimau juga adalah haiwan yang memakan daging sahaja. Baik, selain pada dua contoh haiwan cikgu beri, kamu boleh nyatakan contoh-contoh haiwan lain yang memakan haiwan lain ataupun daging sahaja. Okay, contohnya seperti kita ada seperti singa. Lagi kita ada harimau bintang. Lagi kita ada ular. Okay, ular juga adalah haiwan yang memakan daging. Baik, kita tengok kepada haiwan yang memakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Haiwan ini dia boleh makan dua-dua. Apa saja makanan dia jumpa dia akan sapu. Sama ada haiwan lain ataupun tumbuh-tumbuhan lain. Baik, contoh tadi ialah haiwan seperti ayam. Ayam ni dia makan daging. Daging tu tidaklah haiwan yang besar-besar. Seperti dia makan belalang, makan cacing. Itu kita kata daging. Okay? Dia makan serangga-serangga, kalkatu. Itu kita panggil haiwan lain ataupun makan daging. Dan kita juga ada monyet. Okey, monyet selain daripada makan buah-buahan, okey, selain daripada makan buah-buahan, dia juga akan makan serangga-serangga yang ada di badan-badan dia, kutu lah. Lebih kepada kutu-kutu ataupun semut-semut
Ni haiwan ni dia makan. Okay. Monyet ni dia makan semua. Haiwan lain pun dia makan, tumbuhan pun dia makan. Jadi, untuk haiwan yang makan tumbuhan sahaja, okay, kita ada nama khas dia. Iaitu kita sebut sebagai herbivore. Okay. Herbivore. H-E-R-B-I-V-O-R. Herbivore. Bila sebut saja herbivore, bermaksud haiwan-haiwan yang memakan tumbuhan sahaja. Kita juga ada haiwan carnivore. K-A-R-N-I-V-O-R. Carnivore. Iaitu haiwan-haiwan yang memakan daging atau haiwan-haiwan yang lain. Dan yang ketiga, kita ada haiwan omnivore. O-M-N-I-V-O-R. Iaitu haiwan ini boleh makan sama ada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan-haiwan yang lain. Jadi, cikgu harap murid fahamlah. Kalau tak faham, boleh rujuk buku teks kamu. Apakah yang dimaksudkan dengan haiwan herbivore, haiwan carnivore dan juga omnivore? Apakah makanan-makanan bagi haiwan-haiwan tersebut? Baiklah, kita dah berakhir dan kita akan buat latihan sebagai pengukuhan ataupun kefahaman kamu tentang tajuk yang cikgu ajar hari ini. Baiklah murid, sebagai latihan pengukuhan, cikgu mohon murid semua bolehlah membuat latihan ini dalam buku latihan kamu ataupun buku tulis kamu. Kita membina peta pokok. Okay, peta pokok untuk membuat pengelasan haiwan herbivore, haiwan carnivore dan haiwan omnivore. Bagi murid yang mempunyai kemudahan seperti laptop ataupun printer, kamu bolehlah mencari haiwan-haiwan yang berkaitan dan print dan tampal dalam buku latihan. Dah tampal di sinilah, di ruang-ruang dah disediakan ni. Tetapi bagi murid yang tidak ada kemudahan printer ataupun laptop, memadai kamu cuma menulis nama-nama haiwan sahaja di sini. Okay. Sekiranya kamu ada kemahiran untuk melukis, dialu-alukan. Okay. Kamu boleh lukis dan kamu boleh warnakan haiwan-haiwan tersebut. Paling-paling kurang, kamu carilah 3 jenis haiwan herbivore, 3 jenis haiwan carnivore dan 3 jenis haiwan omnivore. Okay, dan kamu bolehlah membuat latihan dalam buku aktiviti muka surat 38 hingga 41. Cikgu harap kamu jelas dengan penerangan yang cikgu sampaikan dan boleh membuat latihan-latihan yang telah diberikan. Baik, selamat belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You make me